Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurliana binti Muhammad bersama rakan saya Nur Farahani binti Muhammad Khairi dari kumpulan A12 ingin membentangkan tajuk kami iaitu kesan masalah kesihatan fizikal dan mental terhadap produktiviti pensyarah dan staf di USM. Baiklah, saya akan mulakan dengan latar belakang. Pengurusan merupakan satu medium di dalam organisasi untuk menguruskan manusia secara sistematik bagi membolehkan matlamat organisasi tersebut tercapai. Dengan pengurusan yang berkualiti, organisasi itu menjadi satu tempat yang begitu penting sehingga dianggap sebagai tempat yang dapat melahirkan individu baru yang sanggup bersaing secara global. Maka isu kesihatan perlu dijaga kerana ia berkait rapat dengan produktiviti sesebuah organisasi. Peningkatan yang berlaku dalam isu ini menyebabkan prestasi dan kualiti kerja menurun kerana wujudnya masalah spontan, ketidakhadiran, kerja yang tidak berkesan dan tidak produktif. Kesannya, produktiviti berlakunya penurunan. Seterusnya, penyataan masalah. Sejak kebelakangan ini, masalah kesihatan dilihat sebagai masalah sosial yang serius dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Masalah ini telah mengganggu aktiviti individu, masyarakat maupun sesebuah negara untuk meningkatkan produktiviti. Ramai penduduk di Malaysia pada hari ini menghadapi pelbagai masalah kesihatan termasuklah penyakit kronik dan mental. Para pekerja di USM juga tidak terkecuali daripada masalah ini. Seterusnya, objektif kami adalah yang pertama, mengkaji kesan kesihatan mental dan fizikal terhadap produktiviti pensyarah dan staf di USM. Dan yang kedua adalah mengkaji polisi dan pelaksanaan undang-undang yang dijalankan terhadap pensyarah dan staf yang mempunyai masalah kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Dan seterusnya, untuk bab 2 iaitu sorotan karya. Dalam sorotan karya, di bawah sorotan empirikal, kami telah memilih 3 pemboleh ubah iaitu kecekapan, prestasi kerja dan ketidakhadiran. Yang pertama, menurut Kamus Dewan edisi keempat, kecekapan adalah kesanggupan, kemampuan, kebolehan melakukan sesuatu kerja dengan cepat dan sempurna. Menurut Luna 2006, kecekapan hanya berlaku apabila sesuatu agensi bertindak secara rasional. Yang kedua, prestasi kerja. Menurut APA Dictionary of Psychology 2007, mendefinisikan prestasi kerja boleh diukur dari aspek pencapaian kuantiti tugas yang dilakukan ataupun kualiti sesuatu hasil kerja. Dan yang terakhir adalah ketidakhadiran pekerja. Ketidakhadiran pekerja merupakan fenomena yang biasa wujud di dalam sesebuah organisasi. Menurut Casio 1992, ketidakhadiran didefinisikan sebagai kegagalan seseorang pekerja datang bekerja seperti mana yang dikehendaki oleh organisasi di mana beliau bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahani. Jadi saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Untuk yang pertama iaitu kerangka kajian, terdapat 2 pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas dalam kajian ini. Bagi pemboleh ubah bersandar ialah Y iaitu kesan kesihatan fizikal dan mental terhadap produktiviti pekerja. Jadi untuk pemboleh ubah bebas kami letakkan sebagai prestasi kerja, kecekapan pekerja dan jumlah ketidakhadiran pekerja atau lebih mudah kita cakap sebagai kekerapan pengambilan cuti pekerja. Untuk reka bentuk kajian, kami menggunakan data prima bagi kedua-dua objektif. Bagi objektif yang pertama, kami menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kuantitatif, kami memberi borang soal sidik kepada beberapa responden terpilih yang mempunyai ataupun disahkan menghadapi masalah kesihatan fizikal dan mental. Untuk data kualitatif, kami akan mengadakan temu bahas secara mendalam dengan beberapa orang pesakit ataupun orang kelainan upaya bagi mengetahui
kesan kesihatan mereka terhadap produktiviti kerja mereka sendiri. Persimpulan yang kami gunakan ialah persimpulan bukan keberangkalian jenis pervasif. Bagi kajian ini kami meletakkan beberapa ciri kepada responden terpilih, contohnya bahagian kerja responden untuk mengetahui tahap tekanan mereka dalam kerja. Bagi objektif yang kedua, kami mengadakan temu bual secara mendalam dengan beberapa orang pegawai terpilih untuk mengetahui polisi dan pelaksanaan undang-undang yang akan dikenakan. Untuk kaedah analisis data, bagi objektif yang pertama, kami menggunakan analisis deskriptif, di bawahnya ialah menggunakan perisian en vivo. Untuk memasukkan data kajian, di permulaannya kami akan mencari tema, mengenal pasti tema untuk menjalankan analisis yang selanjutnya. Untuk objektif yang kedua, kami memilih analisis SWOT sebagai kaedah analisis data kami untuk mencari kebaikan dan kelemahan daripada setiap apa yang kami dari setiap polisi yang dan pelaksanaan undang-undang yang dikenakan. Sekiranya terdapat kelemahan, kami juga ingin meminta pandangan dan untuk meminta pandangan daripada pegawai yang kami temu bual untuk memberi penambahbaikan terhadap polisi undang-undang yang dikenakan. Jadi itu saja daripada kami untuk pembintangan kali ini. Sekian, terima kasih.